Cendol Boys ni datangnya memang dari kawan-kawan sebenarnya. Firdaus Hamdan bawa cendol ke? Main game ni diorang boleh cakap, oh bawa cendol ke? Terus melekat dia Cendol Boy. Dan sampai sekarang pergi Kaprik pun bukan nama Daus lah. Kadang-kadang, oi Cendol Boy. Cendol Boy gitu. Memang gitulah nama. Sejak dari bangku sekolah lagi, Firdaus ni memanglah dia nakal sedikit. Dari segi bermain basikal, apa semua itu ini. Terutama sekali bila dia berbasikal. Dia akan buka skru tayar hadapan tu. Dia akan wheelie. Dia akan wheelie seberapa jauh yang dia boleh. Itu tanpa pengetahuan kami. Memang asalnya Firdaus Hamdan lah yang memulakan aktiviti lasak ni. Dia minat yang sukan-sukan ekstrim. Sebab kat sekolah pun dia aktif sebagai atlet pada usia dia 16 tahun. Bila dia minta dengan kami nak join Malaysian Kaprik time tu, jadi kami galakkan bagi sokongan untuk mendaftar dengan Malaysian Kaprik. Kemudian dipanggil untuk inilah selection di Datuk Sagor, Perak. 2013. Time tu ada Kaprik Sepang. Time tu saya support ni Abang Fitri Ashraf Razali. So saya datang minat tu memang tengok diorang berlumba lah, dari kategori bawah sampai ke atas. Lepas tu saya tanya macam mana nak masuk Kaprik. Datang minat tu, 2014 tu dia ada buka selection. Saya tanya ayah, nak main Kaprik lah. Nak cuba main Kaprik. Lepas tu ayah dan ibu cakap, diorang bagi dorongan, support. Try je lah daftar nama. Start mula berlumba time tu selection dah dapat selection. First Daus main track ni memang kat track Batu Kawan. Time tu memang first dalam dunia hidup ni motor berlumba. Hujan masa ke warm up ke memang ikut orang je lah. Memang kita tak ada step kosong. Datang pun kena bully, kena selak, itu biasa lah, normal. Lepas tu time tu Batu Kawan tu starting memang Daus ingat starting belakang sekali lah. Pada permulaan tu kita macam yelah dunia motor kan, kita tengok kita datang, oh macam ni dunia motor. Dari situ pun dah fikir dah, ini umur dah meningkat. So dalam diri memang tanam dalam hati, nak teruskan motor ni, tak nak jadikan macam yang dulu-dulu. Macam bola tak boleh pergi. Kat motor ni memang Daus fokus. Start Daus main walaupun duduk belakang ke, jatuh ke, Daus tetap bangkit sebab Daus suka bertanya pada yang senior-senior kat motor ni lah. Bang, macam ni apa jadi, apa masa depan dia, ada pengairan dia tak motor ni. Diorang bagi support kat Daus satu je, main motor ni buat betul-betul, dan nanti umur dah usia ke, kita dah boleh buka bengkel, kita ada pengalaman. Daus main dah dekat 6 tahun. 6 tahun tu dalam CP125 ni asalnya dari CP115. So Daus dah 3 tahun kutip pengalaman tu untuk bawa ke tahun ni, dan tahun ni pun still struggle untuk mencari podium. Tapi syukur Alhamdulillah tahun ni ialah awal musim hari tu round 1 dah ada dalam kelompok. Tu kira bersyukur kat Daus untuk target lagi 9 race ni untuk tahun ni, insyaAllah. Permulaannya abang dia start race pada 2014 tu dekat Batu Kawan. Mula saya kat situ pun jadi penonton je. Saya tengok kat luar pagar. Time tu pun saya bawa kamera, tangkap gambar abang kan, abang race tu. Macam terdetik kat time tu. Macam best lah main motor ni kan. Macam saya pun nak juga jadi macam abang saya, main race dalam Kaprik ni. So saya dari situ saya minta izin kat ayah juga. Ayah, Aziz pun nak main motor macam abang. Abang dia yang sulung tu Haikal Hamdan, sebenarnya pun minat sukan pemotoran ni. Cuma dulu dia sibuk belajar. Dia further study, so dia terpaksa macam korbankanlah untuk belajar. Tapi dia dah habis ni, dah kerja, dia support adik-adik dia
Dia pun minat duduk-duduk tepi track tu sebagai marshal. Minat ni, anak-anak ni sebab saya selalu bawa anak-anak saya ke Lita. Tengok orang berlumba, tengok orang berlumba macam mana. Di situlah tercetusnya minat, terutama Firdaus dengan Haziq. Saya pernah berkata kepada mereka, suatu hari nanti ayah nak tengok korang ada dia berlumba di Lita. Ni, walaupun kamu sekarang umur baru berapa tahun, tapi satu hari jika umur ayah panjang, ayah nak tengok salah seorang anak ni berlumba di Lita. Syukur Alhamdulillah, boleh katakan hampir keseluruhan anak ada berada di Lita. Alhamdulillah, syukur. Firdaus dia selain bermain motorsport, suka motorsport ni. Dia berminat ke arah perniagaan. Tahun lepas sebab PKP, pun race tak ada. Call team cakap memang tak ada race tahun ni. Okey, dari situ dah fikir, okey apa nak buat? Okey, ada modal, ada duit lebih. So Daus fikir, Daus tanya kawan-kawan. Okey, Daus tanya yang itulah kawan Daus tu, chef partner tu. Okey, Daus tanya, jom kita try buat cendol. Asalnya kita orang memang tak ada kedai pun. Asalnya kita orang buat tengah hari, petang tu kita orang start motor pergi COD. Dalam 20 bungkus, 30 bungkus. Memang tak, orang kata tak ada barang apa keperluan macam beg ke apa. Memang kita orang letak kat bakul. Macam ala-ala kampung. Janji kita orang fikir settle berniaga dan ada duit poket. Dan tak ada nak menyusahkan orang lah. Okay, kat situ PKP tahun lepas memang startnya dari bulan puasa. Setiap bulan puasa kita orang buat pukul 3 petang dan sebelum berbuka tu kita orang memang settle semua delivery ni. Kira kita orang makan masa dalam 3 bulan je sebab kita orang fokus dekat kita orang yang punya COD dan syukur Alhamdulillah dapat buka satu gerai untuk kita orang. Dan nama kedai tu Cendol Padu 98. Haziq, yuk. Ni hantar meja 4. Meja 4 Alright. Okey. Macam abang dia uruskan kedai, dia buat cendol, delivery, semua itulah dia dengan kawan dia. Okey, macam saya just promote. So kadang-kadang saya pun cuma macam itulah, just promotekan kedai. Tak ada buat banyak benda lah. Okey, hari ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Orang pun dari tadi dia busy ke Okey, setakat ni biasalah PKP kan. Jangan mengalah, don't give up. Cakap dengan chef partner tu. Kita orang still promote dekat mana-mana media sosial. Cakap dengan customer, okey, tak payah datang kedai pun tak apa. Order delivery. Kita orang boleh hantar. Lambat atau cepat itu kena faham lah sebab PKP. Tapi syukur Alhamdulillah kedai tu masih berjalan lah sampai sekarang. Selain pada berlumba pun, saya juga minat pada arah muzik. So dulu pun masa saya dari sekolah rendah, saya pun ada join kelas muzik. Lepas tu saya banyak lebih kepada main gitar.
macam saya selalu pun jamming dengan kawan-kawan. Kat sini pun ada juga yang terdekat-terdekat ni, ada tempat jamming semua. Tapi saya banyak pergi dekat pakcik saya punya jamming lah, dekat Subang. So kat situ lagi meriah lah, lagi satu suasana pun seronok sebab yalah pakcik punya sendiri kan. So studio tu macam rumah kedua saya juga. So kadang-kadang kawan-kawan pun ikut saya pergi kat jamming tu sebab jamming situ pun seronok. Apa abang-abang kat situ baik semua, diorang pun sporting kan. Diorang pun berminat dengan racing ni, so benda tu jadi best lah, kita boleh combine dengan muzik dengan racing. Diorang pun minat benda yang sama. Haziq dia banyak minat pada main gitar. Sesekali kita orang satu keluarga ada juga turun lah pergi jamming kan. Haziq, dia minat dia banyak kesukan lah. Dan dia pandai, kira dia banyak pandai lah, musician dia pandai apa semua. Biasanya kita orang aktiviti ni biasanya awal tahun, hujung tahun. Tak pun lepas Kaprik. Sebab kita orang pergi Kaprik, pergi satu keluarga. Lepas dah tahu kat Kaprik tu habis, okey kita dah dapat result, kita menang ke kalah ke. Okey benda tu kita bawa dekat family pula. Lepas race kita orang akan fikir, okey nak release tension. Aktiviti kita orang kadang-kadang kat rumah memang dah ada gym. Lepas tu aktiviti mandi, berkelah. Paling family Daus ni memang paling minat dekat muzik lah. Asalnya memang dari abang, dari ayah dulu zaman rock, ibu semua zaman rock tu. Lepas tu bawa ke kita orang. Kita orang kadang-kadang nak berlumba pun kita orangnya release tension dengan muzik. Macam Haziq dia pandai main gitar, Along pun pandai main gitar. Daus gitar tu main beduk je. Tapi nyanyi tu pun suara sumbang lah. Itu biasa lah. Tapi memang itulah kita orangnya release tension. Untuk orang kata tak adalah boring kat rumah, tak adalah jatuh, race. Lepas tu balik rumah nak bersedih, nak mogok kat dalam bilik, tak ada. Memang kita orang akan planning pergi main muzik ke, jamming ke, mandi ke, berkelah ke, gitu. Memang macam tu. Okay, jamming ni kita punya studio dekat Subang. Yang jamming ni pakcik saya punya. Maksudnya dia macam share partner lah. Memang dia ada kelengkapan lah untuk barang-barang muzik ni, drum ke, gitar ke. Kat situ dia pun cakap, okay, kau tak ada buat apa, datang je. Datang kau belajar. Macam mana kau main motor belajar, macam tu juga. Okay, kau nak main-main gitar, kau nak belajar gitar, drum. Lepas tu kat situ memang benda tu kita dah minat, kita memang selalu pergi lah. Sukan pemotoran kat Malaysia ni, kebanyakan dia yang saya nampak, kami nampak, ada banyak baik dia lah. Kosnya tinggi, ni sukan mahal kata orang, hobi mahal. Tapi kalau dah kita minat, semua satu family minat, kita teruskan. Kita buat yang terbaik. Dari segi keuangan tu memanglah kita tak boleh nak pertikaikan lagi. Semua orang tahu bermain sukan motorsport ni memang memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Yalah, kita dah pesan pada anak-anak kan, doakan ayah sihat, mampu bekerja. Pun sudah cukup lah. Dari segi keuangan tu tak payah nak dipikirkan. Pandailah ayah macam mana nak usahakan apa semua. Rezeki ada di mana-mana. Yang penting kita berusaha. Pengorbanan ni betul dalam sukan, apa-apa sukan pun, bukan motor. Sukan-sukan yang kita ceburi tu. Satu, memang modal. Itu memang kasar orang kata. Okay, macam Daus mula berlumba juga. Ibu ayah memang keluar modal. Memang orang kata beribu-ribu lah. Support mak bapak tu paling penting. Itu memang paling penting sebab apa tahu? Satu, modal. Lepas tu kalau kau nak jalan sendiri pun takut sekerat jalan. Kaprik ni bukan orang kata membunuh. Tak. Untuk mencipta kau punya masa depan. Saya nak berterima kasih kepada ibu dan ayah sebab banyak membantu, banyak memberikan sokongan, banyak memberikan inspirasi untuk saya. Dan juga abang saya lah, Fidaus Hamdan. Dia juga memberikan saya kekuatan dan semangat untuk saya teruskan bidang ni. Tak lupa juga kepada Fedi Racing, KC Racing,
Diorang juga banyak memberikan sokongan dan memberikan saya satu kejayaan juga untuk saya teruskan bidang motor. Pertama memang Allah lah sebab turunkan rezeki kat Daus. Okey, lepas tu ibu ayah, lepas tu adik-beradik, family besar. Dan tak lupa juga pada saya punya sifu dari dulu, dia asal Daus Belumba ni, dia telah pergi. Nama dia arwah Abad lah. Dia memang sifu lah. Dari zaman kecil dia ajar, dia guide, dia marah. Okay, dia cakap, kau nak race ni bukan senang. Memang race ni macam mana kehidupan kau sekarang. Lepas tu Daus, kat situ Daus ambil lah apa yang dia cakap tu untuk Daus. Pengorbanan dia tu memang tak ada orang lain lah boleh guide macam tu. Lepas tu saya berterima kasih juga pada KC Honda Racing Team sebab asalnya ambil saya, ambil Daus. First ambil Daus. Okey, lepas tu diorang bukakan rezeki untuk adik dan dapat Aziz Amdan. Sebenarnya saya pilih dua adik-beradik ini sebab senang kerjasama dalam tim. Saya nampak dia dua orang ada pangkat. Itulah sebab saya ambil ni dua orang. Semoga anak-anak kami ni terus maju jaya di masa hadapan atas usaha, doa dan tawakal bersama. Harap-harap boleh ke peringkat yang lebih jauh, yang lebih orang kata mantap lah, untuk kita semualah sama-sama sebab minat. Jadi teruskanlah. Kami sentiasa sokong dan support Ya. apa yang mereka inginkan lah itu semua. Kami sekeluarga memang Selagi kita mampu, selagi terdaya, insya-Allah ibu ayah sentiasa sokong. Nantikan semua sampai dengan isyarat itu dia untuk mereka dilepaskan. CP125 pusingan yang pertama lintar antarabangsa Sepang Selatan bermula. Faris Hafiz bermula dengan baik untuk berikan cabaran kepada Hafizah Rofa dan Syafiq Rosli di hadapan. Adib juga cuba masuk di bahagian dalam dan laluan lurus menuju ke sektor pertama yang agak panjang di lintasan Sepang ini. Bolehkah mereka memecut dengan dua pembawa Waipang berada 1 dan 2, Faris Hafiz dan juga Adib Rosli yang berjaya untuk berada di hadapan. Tapi tidak jauh di belakang mereka adalah Hafizah Rofa, Syafiq Rosli, kesemuanya dalam kelompok yang sama inilah. Ya betul. Tapi nampaknya satu yang sedikit lambat daripada Eropah. Kita dapat lihat tadi, namun di seleka yang pertama dia memperbaiki kedudukan dan terus mendapatkan kedudukan yang pertama sekarang ni. Abang Helmi begitu mantap sekali tunggangan daripada Eropah. Hafizah berada depan kerana Faris Hafiz tempat sayang sekali bagi Hafizah Rofa. Dia nampak dia ada masalah, mungkin dia tidak dapat mengawal. Nampaknya dia tadi terlepas kaki dia and motosikal start wobble and dia terlepas genggaman. Saya fikir ikut kelompok, savekan enjin and kita cuba push di lap yang terakhir. Sekarang ini kita lihat perebutan ini di selekor tu akan perlahankan sedikit. Jadi orang di belakang, pelumba di belakang telah pun sampai. Ya, dan diberi peluang kepada pelumba di belakang kerana mereka ada pelumba yang ada masalah dengan motosikal saya rasa. Tak dapat lihat nombor pada motosikal 98 ya.
Firdaus Hamdan yang ada masalah dengan motosikalnya. Dan VP di hadapan sekarang ini nampaknya. Darwi dalam TP 125 juga dalam kumpulan ini pelumba mereka. Walaupun telah kehilangan Hafizah Rofa di awal perlumbaan. Tadi kita masuk ke pusingan terakhir sekarang ini. Penentuan untuk CP 125 TC. Adik sekarang bersebelahan. Nah, sekarang Nilan, apa yang penting dalam pertandingan akhir Nilan? Apa yang akan dilakukan oleh mereka? 100% push. 100% push dan berada dalam kelompok di hadapan. Dan ini mengingatkan saya juga kepada pelumba Asia sebelum ini. Kawan seorang pelumba. Kesilapan begitu yang akan memberikan kesan kepada mereka itu Syafiq setelah saya. Dengan Adib sekarang berada di hadapan. Terutama di keluar sektor akhir nanti. Di sektor ke-8 mereka penting untuk berada. Kerana lisannya agak lebar. Jadi boleh mengambil pilihan yang berbeza. Untuk membentuk laju menuju ke penamat siapa saja boleh menang dalam perlombaan ini. Di hadapan sekali 36 masih lagi pertahankan kedudukannya kembali di hadapan. Adib akan cuba untuk mara ke hadapan untuk di tempat yang pertama. 1.36 masih lagi di hadapan Syafiq Rosli dengan 18 adalah Adib Rosli dan berada di belakangnya. Faris Hafiz juga berada di situ. Sangat mendebarkan. Mereka akan masuk sekarang ni. Jantan sekali keluar dan menoleh di belakang sekarang ni pada kedudukan menuju ke kawasan. Siapa yang akan sampai untuk ke podium menuju ke kawasan penamatkan 1, 2 dan 3. Siapa sampai lebih dahulu? 2. Kita siapa sampai? Sampai Rosli, Faris Hafiz dan Adib Rosli. Bahaji Motor berjaya menangi perlombaan dengan Syukran Aizat di tempat yang keempat. PP di tempat yang ke-5. Arif Daniel tempat yang ke-6. Haziq Hamdan tempat yang ke-7. Haris Farhan Bahri tempat yang ke-8. 9 Aiman Hafiz Syahril. Syafiq Rosli tempat yang pertama. Tempat yang kedua Faris Hafiz. Tempat yang ketiga Adib Rosli. Pemenang podium bagi CP 125 akhir. Dengan yang pertama bagi Petronas Malaysian Cup 2021.